Yang kedua, disebutkan di sini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau diberikan gelaran sebagai Ummul Masakin kerana Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah adalah seorang yang sangat mengasihi kepada orang-orang miskin. Beliau juga meninggal sebelum daripada wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita solatkan jenazah Zainab binti Khuzaimah, dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dikuburkan di perkuburan Baqi'. Adapun Siti Khadijah dikuburkan di perkuburan Ma'alla di Makkah. Isteri Nabi SAW, dua orang ini sahaja yang meninggal sebelum Nabi wafat. Adapun isteri-isteri yang lain yang 9 orang, semuanya hidup ketika wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka-mereka ini semuanya digelari dengan Ummahatul Mukminin. Gelaran Ummahatul Mukminin ini adalah gelaran yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak boleh kepada mana-mana orang untuk berkahwin dengan bekas isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Bekas isteri maksudnya mereka yang Nabi berkahwin, bernikah dengan mereka, kemudian Nabi meninggal. Jadi mereka akan apa jadi statusnya? Statusnya janda lah. Tetapi tidak disebutkan sebagai janda. Tidak beradab sebutkan janda kepada Ummahatul Mukminin. Mereka tetap disebutkan dengan Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin Mariyatul Qibtiyah. Demikian cara kita sebut isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, dan tidak beradab dengan meletakkan status janda kepada mereka. Apa sebab? Kerana mereka menjadi isteri kepada makhluk Allah yang paling mulia. Dan status mereka Ummahatul Mukminin ini adalah status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab mereka ini adalah pangkat ibu kepada orang-orang beriman, maka diharamkan kepada sesiapa pun untuk bernikah dengan isteri-isteri baginda Rasulullah setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini bahagian daripada suatu bentuk kezaliman? Ada orang pernah sebut ini kezaliman. Takkanlah Siti Aisyah waktu Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah waktu itu berumur lebih kurang 19 tahun. Jadi takkan lepas 19 tahun tak boleh kahwin? Ya, tak boleh. Dan diharamkan untuk siapa-siapa pun berkahwin dengan isteri-isteri baginda Rasulullah. Ada orang kata ini zalim, tak patut berlaku. Sebenarnya tidak. Kerana apa? Kerana mereka sudah diberikan segala bentuk kenikmatan dengan menjadi isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 9 orang isteri tadi, yang pertama adalah Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Baginda Rasulullah berkahwin dengan Siti Aisyah ketika di Mekah. Waktu itu Siti Aisyah masih lagi berumur 7 tahun. Tetapi baginda Rasulullah duduk sebumbung dengan Siti Aisyah hanya setelah berumur 9 tahun setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Beliau merupakan satu-satu isteri Nabi SAW daripada anak dara. Selain daripada Siti Aisyah, semuanya adalah berstatus janda. Tidak ada yang berstatus anak dara kecuali Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Berkahwin dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu berumur 7 tahun di Mekah. Tapi duduk sebumbung dengan Nabi setelah berumur 9 tahun. Dalam hal ini juga ramai orang yang komplain. Ramai orang yang timbulkan keraguan. Ini adalah bukti bahawa baginda Nabi SAW adalah seorang yang tidak bersikap bagus kepada budak-budak. Ada orang mendakwa bahawa baginda Nabi SAW dengan alasan berkahwin dengan Siti Aisyah pada umur 7 tahun, pada umur 9 tahun ini, bahawa Nabi adalah seorang yang tak hormat kepada kanak-kanak dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Ini banyak kali kita dengar. Sehingga ada juga daripada orang-orang yang kata bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari tentang umur Siti Aisyah ketika perkahwinan dengan Nabi SAW, hadis itu perlu dirujuk balik. Kitab-kitab sirah semuanya perlu dinilai balik. Walhal semua kitab-kitab sirah bukan satu, bukan dua, hampir kebanyakan daripada para ulama-ulama sirah bersepakat tentang umur Siti Aisyah ketika berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Golongan yang mempersoalkan umur ini, mereka bawakan macam-macam hujah, mengatakan hadis ini adalah hadis yang tak betul.
umur 9 tahun adalah umur yang tak logik untuk berkahwin. Kerana ini masih lagi budak-budak lagi. Jadi menurut mereka, Siti Aisyah berkahwin dengan Rasulullah pada umur 16 tahun. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kita nak tanya satu soalan. Umur 10 tahun, umur 15 tahun lah contoh. Hatta kata umur 16 tahun pun. Golongan yang mengatakan Siti Aisyah berkahwin umur 16 tahun dan mereka mengatakan bahawa semua hadis dan kitab-kitab sirah yang sebutkan umur 9 tahun semuanya perlu diubah. Kerana ini tidak layak untuk menisbahkan kepada baginda Rasulullah sanggup berkahwin dengan budak kecil umur 7 tahun atau 9 tahun. Yang betulnya 16 tahun kata mereka. Jadi kita ingin bertanya, adakah kalau mengatakan Siti Aisyah berumur 16 tahun waktu itu akan aman daripada fitnah orang yang mengatakan baginda Rasulullah tidak berkahwin dengan budak-budak? Umur 16 tahun bagi kita sekarang, adakah umur yang sesuai untuk kahwin? Belum sesuai pun. Masih tingkatan 4 lagi kan? Bagi kita tak sesuai pun. Jadi, maksudnya di sini nak bagi tahu, disebutkan umur 16 tahun pun belum tentu sesuai pada satu zaman lain. Maksudnya di sini nak bagi tahu bahawa umur perkahwinan kepada orang perempuan ini tak mesti sama dalam setiap zaman. Mungkin berubah. Kita boleh tengok mungkin generasi-generasi sebelum kita. Datuk kita ke, nenek kita ke, moyang kita ke. Mungkin ada yang berkahwin umur 12 tahun. Mungkin berkahwin umur 15 tahun. Nenek saya dulu katanya kahwin umur 12 tahun. Kerana apa? Waktu itu mereka sudah cukup umur dan sudah cukup daripada segala keperluan untuk berkahwin. Dan itu tak dilihat sebagai satu perkara yang mudarat waktu itu. Dan tak ada mafsadah yang berlaku waktu itu dengan perkahwinan dengan umur itu. Tak ada kerosakan yang berlaku waktu itu. Zaman itu tak ada kerosakan yang berlaku. Tapi zaman sekarang tak boleh. Kerana zaman sekarang ni banyak mafsadah. Banyak kerosakan yang berlaku. Banyak kezaliman yang berlaku. Dan tak sesuai. Maka umur itu dikategorikan sebagai umur yang tak sesuai. Dan tidak seperti mana di zaman Nabi SAW. Bahkan ramai daripada kalangan para sahabat, bahkan baginda Rasulullah mengahwinkan 4 orang putri Nabi SAW. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Ruqayyah, Ummu Kulsum dan lainnya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum semuanya Nabi kahwinkan masih lagi berumur bawah 10 tahun. Kerana apa? Kerana waktu itu umur 10 tahun, 7 tahun kepada orang perempuan adalah umur yang sudah matang. Tidak seperti mana zaman selepas itu. Jadi, dalam hal ini, kita kena meletakkan umur itu bukan diukur pada setiap zaman. Kerana waktu itu umur 7 tahun, umur 9 tahun adalah umur yang sudah sesuai pun untuk dikahwinkan kepada anak perempuan. Demikian Siti Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam kitab kita ni. Lahir di Mekah, putri kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW menikahi beliau ketika baginda masih perawan pada umur 6 tahun dan menggaulinya sebagai isteri ketika berumur 9 tahun. Seorang tokoh wanita yang memiliki kepribadian yang mulia. Dikenali sebagai seorang yang mempunyai kecerdasan akal fikiran dan daya ingatan yang kuat. Beliau adalah seorang guru yang memperkembangkan ilmu kepada masyarakat Islam. Beliau Siti Aisyah meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis daripada Nabi SAW dan menjadi sumber rujukan kaum muslimin setelah Nabi SAW wafat pada ketika itu berumur hanya 18 tahun. Baginda wafat ketika berumur 70 tahun di Madinah dan disemadikan di perkuburan Al-Baqi. Jadi Siti Aisyah oleh kerana berkahwin dengan Nabi pada usia muda, beliau mendapat mampu untuk berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada dakwah Nabi SAW lebih lagi daripada isteri-isteri yang lain. Kerana apa? Masih lagi muda lagi waktu itu. Dan masih lagi banyak boleh berkongsikan ilmu, masih banyak boleh belajar daripada Nabi SAW. Sehingga Siti Aisyah menjadi pakar rujuk kepada para sahabat ketika mereka nak tahu hukum, mereka akan datang belajar daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah sebutkan tentang Siti Aisyah, kata Nabi SAW, khudhu nisfa hadad din min hadhil humaira. Nabi sebutkan kepada para sahabat, katanya, kamu ambillah separuh daripada ilmu agama ini daripada si perempuan pipi merah ini. Jadi Nabi isyaratkan kepada Siti Aisyah dan ketinggian ilmunya, sampai Nabi sebutkan kepada para sahabat, separuh ilmu agama ini ada kepada Siti Aisyah. 2,210 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Semua ini dapat kerana apa? Kerana berkahwin dengan Nabi dalam usia yang muda dan mampu untuk berkhidmat untuk kembangkan dakwah baginda Rasulullah dengan lebih lama lagi.
Tidak seperti mana isteri-isteri Nabi yang lain, ummahatul mukminin, yang rata-rata mereka berkahwin setelah dewasa umur 40, umur 50 tahun, dan mereka tak mampu untuk kembangkan dakwah Nabi seperti mana Siti Aisyah berkhidmat kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aisyah wafat ketika berumur 18 tahun dan dikuburkan di perkuburan Baqi.